Ada orang tanya kat YouTube ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah penghujung yang Ustaz dan sidang kalam harapkan kepada pemimpin, ilmuwan serta masyarakat berkenaan isu Nur Muhammad, Ibnu Arabi dan lain-lain? Apa penghujung yang kita nak dengan mengajar tauhid kepada manusia? Adakah penghujungnya kita mengharapkan semua orang masuk Islam? Tak. It's impossible. It will not happen. Kita sampaikan kepada yang nak dengar. Sebab itu tanggungjawab. Betul ya? So, hujung dan harapan saya adalah untuk menyampaikan kritikan kepada seramai-ramai rakyat Melayu di tanah Nusantara ini. Untuk menyampaikan dan menyebar luaskan kritikan kepada seramai-ramai, daripada orang atas kepada orang bawahan, bahawa isu Nur Muhammad ini adalah musibah dan problem kepada umat Islam. Bahawa Ibn Arabi, Abdul Karim Al-Jili ini harus ditolak semampu mungkin pemikiran-pemikiran mereka. Tapi dengan penolakan keilmuan, dengan penolakan penghujahan, saya tak berapa minat dengan penolakan dengan kuasa. Sebab bila tolak kuasa ni, dia akan go underground. Kan? They will go underground dan dia akan kata, oh, geng-geng ni tak boleh jawab guna kuasa. Kan? Itu pun tak bagus. So, jawab dengan penghujahan keilmuan. So, itu harapan saya. Kalau nak tanya lebih detail, daripada itu, saya mengharapkan supaya tidak timbul lagi ajaran-ajaran sesat dekat tanah Melayu ini yang menuhankan Rasulullah. Yang kita tahu ada. Dr. Jahid Siddiq pun mengakui ada. Dan saya mengharapkan supaya tidak lagi tersebarnya ghulu dan pelampauan ekstremisme di dalam masyarakat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya hakikat Nabi yang sebenar itu dapat kita kenali. Bila salah kenal Nabi, apa yang kita dapat daripada Nabi pun cerita-cerita yang lain daripada apa yang Nabi nak kita dengar. Betul tak? Bila awak izinkan kemasukan Nur Muhammad ni, awak dah jadi too lenient dengan hadis. Hadis palsu ke, hadis dhaif pun awak telan. Akhirnya disibukkan dengan hadis-hadis ni dan tak baca hadis-hadis yang sahih. Tak tengok amalan-amalan Nabi, tapi sibuk pula dengan amalan-amalan syekh, amalan-amalan guru. Kan, dah ada satu page yang duk promote seorang wali ni kan. Oi, hari-hari Syekh ni kata, Syekh ni kata, Syekh ni kata, Syekh ni kata. Siapa dah? So saya nak itu. Saya nak supaya kita kembali kepada Nabi SAW yang sebenar. Supaya kita ambil ajaran dia yang sebenar. Dan bila kita kenal Rasulullah SAW yang sebenar, kita akan bangkit sebagai umat Melayu. Baru di situ kita akan nampak kebangkitan yang sebenar-benar kebangkitan. Salah kenal Allah, salah kenal Nabi, habis lah. So we need to know the true God and the true Prophet of Allah Subhanahu Wa Taala. Not enough to know his name, but you have to know who is he. Who is he? Siapa dia? Dan di sini musuh akan masukkan racun-racun mereka. Susahlah orang Islam ni, dia percaya Muhammad ni. Okey, tak apa. Kita buat satu image Muhammad yang bukan Muhammad. Supaya mereka berpegang kepada image itu. Contoh macam Wahdatul Wujud. Image tentang Tuhan yang bukan Tuhan sebenarnya. Image tentang Tauhid yang bukan Tauhid. Dia sangka dia ada Tauhid. Tauhid tahap tinggi pula tu. Tapi sebenarnya Wahdah bukan Tauhid. Dia sangka dia percaya kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. Tapi bila tanya, korek-korek, Muhammad ni bukan seperti yang ustaz-ustaz tu ajar kat masjid. Start dah. Muhammad, Allah, Adam tu satu. Start dah. Muhammad tu cerminan Allah. Muhammad tu sifat, Allah tu zat. Start dah. Dia mungkin rasa, aku beriman dengan Allah dan Muhammad. Siapa kata saya tak beriman? Ya, tapi apa yang kamu imani itu? Muhammad mana yang kamu tengah bercakap ni? Lepas tu saya suka tanya Gih Makrifat ni, kamu percaya pada Muhammad? Muhammad mana ni? Dia duk pelikih Muhammad bin Abdullah kan? Biasa dengar kan, betul tak? Tu Muhammad bin Abdullah je. Tu Muhammad kat Mekah je. Tu Muhammad yang dah badan dia dah tak ada dah. Kita tercakap tentang hakikat Muhammad. Cuba bayangkan kalau hakikat Muhammad ni tak wujud sebenarnya. Saya kata for argument sake, saya tahu tak wujud. Tapi saya nak bertanya geng-geng ni. Kalau tak wujud, kamu telah beriman dengan Muhammad yang tak wujud. Faham tak?
You are believing in Muhammad yang tak ada sebenarnya. Muhammad yang palsu. You get my point? So dekat akhirat nanti tak terkejut nanti. Ya, saya percaya Muhammad. Muhammad yang mana? Hakikat Muhammad tu. Mungkin Allah kata, apa cerita hakikat Muhammad dia ni? Aku tak pernah pun. Aku tak ada pun buat Nur Muhammad sebagai awal makhluk. Dia manusia macam kamu. So, syahadah kamu tu kamu tujukan hati ke apa? Muhammadur Rasulullah. Bahaya ni. Awak kena tanya diri awak. Kita simple. Muhammadur Rasulullah tu adalah Muhammad bin Abdullah. Khalas. Betul? Jangan cakap, oh, Muhammadur Rasulullah dalam syahadat saya ni merujuk kepada Muhammad yang hakikat. Bukan Muhammad bin Abdullah. Boleh murtad awak. Betul tak? Sebab itu dah bukan Muhammad dah. Kan awak panggil Shiva tu Allah. Bagi saya Shiva ni ada satu nama lain, nama dia Allah. Jadi saya pun bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Orang ingat dia Muslim, bila tanya dia Allah ni apa? Shiva lah. Muslim tak saya tanya? Ini saya bukan nak kata orang yang berpegang pada ni bukan Islam. Saya cuba nak tegur. Bahaya, risiko dia besar sebenarnya. Who the real Muhammad is, you have to know properly. You salah kenal. Dan you kalau nak kata Nodros yang tak kenal Muhammad, kan? Ada kata macam ni, banyak saya baca komen. Korang ni tak kenal siapa Muhammad sebenarnya. Then you explain to us who is Nabi Muhammad dengan Al-Quran, dengan kalam Nabi Muhammad SAW sendiri. Jangan bawa kalam kamu, kami tak mau dengar. Dan jangan bawa hadis palsu, kami tak mau dengar. Cubalah bawa daripada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Kamu tak akan boleh buktikan konsep hakikat Muhammad dan Nur Muhammad itu. You will not be able to do so. If you can, I challenge you. Any of you. Sesiapa pun anda. Kalau kita baca Quran dan Sunnah, kita akan jumpa kemanusiaan Nabi Muhammad. Betul? Ada orang ni tak baca Quran. Bacalah Quran daripada awal sampai habis. Allah tengah cerita tentang manusia. Ingat tak kita baca pasal teguran-teguran Allah pada Nabi? Kesilapan-kesilapan yang Rasulullah SAW buat silap. Dan ni bukan merendahkan kemuliaan Nabi. Ya? Ni memanusiakan Nabi SAW. Jauh cerita tu dengan cerita diorang. Jauh. Dan macam dua versi cerita yang berbeza. Kita confident dan kita yakin sebab ni berakar dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Dia orang punya cerita kita tahu daripada syiar, daripada hadis palsu. Takkanlah kita nak ikut. Takkanlah kita nak ikut. Gila saya kalau ikut. Gila kita kalau ikut. Ini risiko besar ni sahabat-sahabat. So ini harapan saya supaya kita kembali kepada Nabi Muhammad yang sebenar.